Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Rahmat bin Palang, nomor metrik 196969. Video ini disediakan untuk kursus LHI 4106 Pengajaran Kemahiran Mengarang di bawah aktiviti 5 yang berkaitan dengan peribahasa. Jadi apakah maksud peribahasa sebenarnya? Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, peribahasa dapat kita definisikan sebagai bidalan, pepatah, ayat atau kelompok kata yang telah tetap susunannya dan mempunyai maksud-maksud yang tertentu. Baiklah, cuba Anda lihat kepada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan kepada kita tentang dua situasi pelajar yang berbeza. Situasi pelajar A adalah pelajar yang belajar mengikut jadual yang sistematik, manakala situasi pelajar B pula adalah pelajar yang belajar tidak mengikut jadual yang sistematik. Berdasarkan kepada gambar tadi, dapatkah Anda fikirkan peribahasa yang boleh kita terapkan untuk kedua-dua situasi pelajar tersebut? Baiklah, saya akan bantu Anda. Untuk situasi pelajar A, peribahasa yang boleh kita fikirkan termasuklah seperti ada hati. Ada hati yang maksudnya mempunyai keinginan terhadap sesuatu perkara. Yang kedua adalah ada jalan. Setiap perkara atau masalah yang sedang kita hadapi pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Yang ketiga adalah bulat fikiran. Bulat fikiran bermaksud fikiran yang jelas akan tujuannya. Yang keempat adalah cari akal. Cari akal bermaksud mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu perkara. Yang kelima adalah ringan tangan. Ringan tangan bermaksud rajin untuk melakukan sesuatu perkara. Yang keenam adalah seperti itik mendapat air, yang bermaksud memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang sangat disukai. Peribahasa ketujuh yang dapat kita fikirkan untuk situasi pelajar A adalah kalau tidak dipecahkan duyung, di mana akan mendapat sagunya, yang bermaksud usaha diperlukan untuk mendapatkan sebuah kejayaan. Peribahasa ke-8 yang dapat kita fikirkan untuk situasi pelajar A, genggam bara api biar sampai menjadi arang, yang bermaksud jika melakukan suatu pekerjaan, lakukanlah sehingga ianya selesai. Seterusnya, peribahasa yang ke-9 yang dapat kita fikirkan untuk situasi pelajar A adalah bagai kain kasa di atas duri, yang bermaksud melakukan suatu pekerjaan dengan teliti dan penuh berhati-hati. Peribahasa yang ke-10 yang dapat kita fikirkan untuk situasi pelajar A adalah duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak, yang bermaksud melakukan suatu pekerjaan yang tidak sia-sia. Antara peribahasa lain yang dapat kita kaitkan dengan situasi pelajar A adalah seperti berikut. Baiklah, untuk situasi pelajar B, peribahasa pertama yang dapat kita fikirkan mengenai pelajar tersebut adalah buta hati. Buta hati bermaksud tidak jelas terhadap sesuatu tujuan. Peribahasa yang kedua adalah berat tulang, yang membawa maksud kepada sifat malas. Peribahasa ketiga yang dapat kita fikirkan adalah cangkul angin, yang membawa maksud melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia. Peribahasa yang keempat yang boleh kita fikirkan adalah hilang akal. Hilang akal bermaksud tidak dapat memikirkan jalan penyelesaian terhadap sesuatu perkara. Peribahasa kelima adalah gigit jari. Gigit jari bermaksud perasaan kecewa apabila tidak mendapatkan sebarang hasil daripada suatu pekerjaan yang dilakukan. Peribahasa yang keenam adalah makan diri. Makan diri bermaksud menerima balasan yang buruk hasil daripada perbuatan diri sendiri. Peribahasa yang ketujuh adalah seperti cacing kepanasan, yang membawa maksud kepada perasaan yang tidak tenang, gelisah dan tidak tenteram. Seterusnya, peribahasa ke-8 yang dapat kita fikirkan untuk pelajar yang berada dalam situasi B adalah air diminum terasa duri, nasi dimakan terasa sekam, yang bermaksud perasaan yang sangat bercelaru.
Peribahasa ke-9 yang dapat kita fikirkan adalah seperti patah kemudi dengan ebamnya, yang bermaksud tidak mempunyai harapan lagi. Peribahasa seterusnya yang juga boleh kita fikirkan daripada situasi pelajar B adalah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna, yang bermaksud sebelum melakukan sebarang pekerjaan, hendaklah difikirkan terlebih dahulu kesan baik buruknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Antara peribahasa lain yang dapat kita fikirkan mengenai situasi pelajar B adalah seperti berikut. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Ingat, bahasa jiwa bangsa, hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Terima kasih.